Hai, hari ini saya akan berkongsi tentang satu pendedahan. Bitcoin adalah satu komoditi, bukan mata wang. Ayo saksikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abang Khalifah. Okey, hari ini saya akan berkongsi tentang 2-3 hari lepas saya pernah buat satu kupasan segmen Tijarah TV Al-Hijrah. Okey, hari ini saya ingin buat satu kupasan dan kita boleh tengok kenyataan daripada Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim. Dia telah mengeluarkan satu kenyataan bahawasanya Bitcoin adalah satu komoditi. Bitcoin bukan mata wang. Okay, saya ulang lagi sekali. Bitcoin adalah komoditi, bukan komodo yang macam Dia juga bukan komoditi, tetapi Bitcoin adalah komoditi. K-O-M-O-D-I-T-I. Komoditi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan komoditi? Okey, kalau saya rujuk daripada Wikipedia, komoditi ialah barang yang mempunyai permintaan dan yang dibekalkan tanpa perbezaan kualitatif merentasi pasaran ataupun sempadan negara. Ia merupakan produk yang sama tanpa mengira siapakah yang mengeluarkan. Contohnya petroleum. Malaysia merupakan negara pengeluar petroleum. Kertas, susu ataupun lain-lain produk yang berdasarkan penawaran dan permintaan global dunia. Okey, so merujuk kepada kenyataan Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ceritakan sedikit latar belakang dan siapakah figura yang tersohor dalam bidang industri kewangan. Okey, Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim, beliau adalah seorang timbalan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan beliau juga ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, beliau juga adalah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa syariah Bursa Malaysia. Beliau juga adalah anggota Lembaga Tabung Haji Malaysia. Dan beliau juga dilantik sebagai ahli lantikan jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Okey, so jom kita saksikan apa yang beliau katakan. Betul. Ya. Dan boleh juga saya katakan di sini ya Prof, Bitcoin ini sebenarnya adalah mata wang kripto yang paling terkenal. Dan selain daripada Bitcoin, kita juga ada lain seperti Ethereum, Libra dan sebagainya. Betul ya Prof ya? Mungkin istilah mata wang tu agak kurang tepatlah. Ya, walaupun dalam bahasa Inggerisnya disebut cryptocurrency, tetapi dalam konteks kita di Malaysia ia tidak diiktiraf sebagai. Dia berbalik kepada apa yang kita bincang sebelum kita berehat tadi. Adakah kripto ini satu currency atau tidak? Namanya adalah cryptocurrency, tetapi dalam ruang lingkup kita di Malaysia ini, kripto itu tidak dianggap sebagai currency, tidak dianggap sebagai mata wang. Apabila tidak dianggap sebagai mata wang, ianya tidak di bawah kawal selia pihak Bank Negara Malaysia. Jadi siapa yang mengawal selia kripto ini adalah Suruhanjaya Security. Sebab itu di Suruhanjaya Security dia dinamakan sebagai aset digital. Dan di bawah aset digital ini ada dua jenis, iaitu satunya kripto
seperti Bitcoin dan satu lagi adalah token. Komoditi, dan ada juga yang mengatakan atau menyamakan Bitcoin dengan mata wang. Jadi dalam mata pandangan Prof, ya, adakah penerimaan Bitcoin yang semakin meluas boleh menggantikan mata wang ataupun wang kertas yang kita ada ini di masa akan datang? Okay, sebelum saya menjawab soalan itu, soalan pertama yang ditimbulkan oleh Syabana sama ada dia mata wang atau komoditi. Saya rasa itu adalah perbincangan yang begitu panjang. Kalau di Suruhanjaya Security kita mengambil masa yang agak panjang untuk membincangkan perkara ini kerana ia adalah penting. Ya, menentukan apa sebenarnya status Bitcoin ini atau kripto ini, adakah dia mata wang ataupun komoditi. Jadi dari segi penggunaannya, saya sampai ke Jepun pasukan saya untuk melihat sebab Jepun ini adalah negara yang paling banyak penduduknya menggunakan mata wang kripto. Jadi kita melihat bahawa sebenarnya ada perbezaan antara mata wang dengan mata wang biasalah, ringgit, dolar dan mata wang kripto. Dia ada persamaan tetapi ada perbezaan. Persamaannya adalah dia boleh jadi medium of payment. Boleh jadi kalau nak beli barang, ada orang yang nak terima bayaran dalam bentuk Bitcoin misalnya. Boleh. Tetapi dia setakat ini tidak lagi menjadi satu orang panggil unit of measurement. Maknanya kita menentukan harga sesuatu barang berdasarkan pada Bitcoin. Misalnya saya nak beli komputer ni, ya. Kalau di Jepun lah kami pergi sendiri, memang banyak supermarket yang terima kita boleh bayar dengan Bitcoin, tetapi masih lagi dia akan letakkan dengan yen. Jadi dia akan kod dulu, dia akan bagi tahu dulu, katalah komputer ini harganya RM2,000. Tetapi kerana kita nak bayar dengan Bitcoin, jadi dia akan convert RM2,000 itu bersamaan dengan berapa Bitcoin. Jadi maknanya Bitcoin ini bukanlah satu unit of measurement yang berdiri dengan sendiri macam mata wang. Jadi selepas kajian yang nak dicerita dengan ringkaslah, selepas kajian yang begitu mendalam, pihak Suruhanjaya Security dan Majlis Penasihat Syariah mengambil keputusan bahawa setakat hari ini Bitcoin ataupun kripto ini adalah komoditi dan bukannya mata wang. Tapi kalau masa akan datang benda ini berubah, maknanya kalau kita nak beli barang, orang tak tanya dah berapa ringgit, dia akan terus kata ini sama dengan satu Bitcoin. Dia tak benchmark dengan apa-apa currency. Mungkin itu berlaku. Jadi kalau itu berlaku, mungkin pandangan ini akan berubahlah pada masa akan datang. Jadi untuk setakat hari ini, pandangan kita di Malaysia, mata wang kripto ini masih lagi dianggap sebagai komoditi, bukan mata wang. Baiklah, adakah anda semua telah mendengar apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim yang menyatakan Bitcoin adalah komoditi, bukan mata wang buat masa sekarang. Okey, Bitcoin sebagai aset digital yang tidak nampak pada mata kasar tetapi dia ada nilai. Contoh yang paling mudah, sesuatu yang kita guna setiap hari. Contoh, saya tengah buat video ataupun saya tengah buat live, kita menggunakan data internet. Kan? Persoalannya, adakah kita semua nampak internet punya kelajuan? Adakah kita nampak internet macam mana dia bergerak? Jawapannya, kita tidak nampak internet itu ataupun data internet, tetapi kita ada satu sistem yang untuk kita tengok berapakah jumlah data internet, berapakah dia punya kelajuan. Dan di sini internet itu, kalau kita tengok banyak syarikat-syarikat telekomunikasi yang membuat pelbagai plan, kan. Benda tu kita kena bayar, mungkin kita bayar melalui kredit ataupun kita membuat postpaid, kita bayar secara bulanan. Jadi data internet itu kita perlu bayar setiap bulan untuk kita mendapatkan internet. Jadi persoalannya sama juga dengan kripto Bitcoin. Kita tidak nampak pada mata kasar Bitcoin itu, tetapi kita tahu Bitcoin adalah aset digital yang bernilai, sangat bernilai. Bahkan dia menjadi cryptocurrency yang paling mahal di dunia, mengalahkan emas. Okay, so
di bawah Suruhanjaya Sekutu Malaysia dan Bank Negara Malaysia, Bitcoin diletakkan di bawah nama aset digital. Okey, aset digital ni dia dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, kripto seperti Bitcoin, ETH, Litecoin, dan yang kedua token. Dua kategori ini dia berada di bawah aset digital. Dia bukan berada di bawah mata wang. Okey, so melalui percakapan daripada Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim dan bersama tim beliau sampai pergi ke Jepun. Jepun merupakan salah satu negara yang paling aktif rakyat dia menggunakan transaksi setiap hari menggunakan Bitcoin. Jadi dia menyatakan tadi untuk dia mendefinisikan Bitcoin pun mengambil masa yang lama. Nak mengeluarkan hukum pun berbeza pendapat dengan pakar Malaysia dan luar negara pun ambil masa yang lama, kan. Jadi dia pergi ke Jepun nak lihat macam mana proses pembelian atau medium of payment menggunakan Bitcoin. Jadi bila kita tengok dengan mata kasar, kan, di Jepun, okey, so tidak mustahil kripto bakal menggantikan duit kertas, sama ada ringgit Malaysia, USD, Singapore dollar. Mungkin benda tu dia akan berlaku. Sama ada cepat atau lambat, pasti dia akan berlaku. So untuk info, Kerajaan Malaysia melalui Bank Negara Malaysia telah membuka 5 institusi untuk dibuka 5 bank digital pada suku 2022. Jadi kita nampak progres macam mana negara Malaysia sendiri pun mendapat impact daripada kemajuan kripto ataupun wang digital. Jadi kita melihat negara Malaysia dia selari dengan perkembangan teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain ni merupakan teknologi yang cukup bertuah lah, dengan kata sistem yang laju, yang canggih, yang sukar untuk di-hack ataupun dimanipulasi. Dia memberi satu kebaikan buat kata masyarakat, negara, bahkan dunia perbankan. Banyak kita tengok hari ni bank-bank bercollaborate dengan contoh Ripple, Bitcoin dengan ETH untuk guna dia punya teknologi blockchain. Jadi persoalannya di sini kita sudah rungkai. Di Malaysia hukum menggunakan Bitcoin saya sudah kupas 2-3 hari lepas, hukumnya harus. Lagi satu, Bitcoin adalah komoditi, bukan mata wang. Okey, last sekali, jangan lupa like, komen dan share. InsyaAllah next saya akan memberi kupasan yang lebih menarik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.